Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Nabiyyina wa habibina al-Mustafa salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi ibu dan bapa, adik kakak yang kasih sekalian, alhamdulillah, pada hari ini kita masih duduk lagi bulan Syawal, hari yang ke-15, alhamdulillah, dan ada lagi 15 hari bonusที่ Allah Subhanahu Wa Taala จะให้กับเราผลบุญเท่ากับ1ปีนะ pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita, mana pahala sama dengan setahun tu, ada lagi 15 hari. Dan kita lah orang yang pilih, kata kita nak jadi ataupun nak duduk dalam golongan orang yang dapat pahala setahun ke tak. Kita orang yang pilih. Dan alhamdulillah, pada hari ini banyak kata majlis yang kedua dalam syarah Kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis yang pertama, hadis yang sangat penting. Kita akan tahu kepentingan hadis yang pertama dalam Kitab Arba'in Nawawiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-hadithul awal an Umar an Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Ini adalah hadis yang pertama dalam Kitab Arba'in Nawawiyah, yang mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tulis dalam surah ia Sahihul Bukhari. Tak, hadis yang pertama ialah innamal a'malu binniyat. Ni nak tunjuk kata kepentingan hadis innamal a'malu binniyat. Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala dia kata, law sannaftul abwab la ja'altu haditha Umar innamal a'malu binniyat fi kulli babin. Kalau aku tulis surah, aku akan letak hadis Umar radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyat setiap-tiap bab. Dan dia kata pula man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadza alhadis. Kalau siapa-siapa nak tulis surah, nak tulis kitab, ikutlah surah di segi gapo pun, maka hendaklah dia mula dengan hadis ni. Diriwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata hadis ni pula innamal a'malu binniyat surusul ilm, 1/3 dalam ilmu. Semua dalam ilmu agama, satu hadis ni innamal a'malu binniyat, panggil kata pentingnya hadis ni masuk dalam 1/3 dalam ilmu agama. Lepas tu hadis ni pula masuk dalam 70 bab dalam surat fiqh.
Macam mana ambil kitab taharah, al-wudu sehingga akhir kitab fiqh kena tulis surat hadis ni tak dalam setiap-tiap bab, setiap-tiap kitab dia nak tulis surat tu kena tulis. Innamal a'malu binniyat ialah hadis yang pertama yang Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala tulis dalam surat ataupun kitab Arba'in Nawawiyah. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad pula ni kita kecek panggil kata kepentingan hadis innamal a'malu binniyat. Imam Ahmad kata kena usulul Islam ala thalathati ahadith. Usul dalam Islam tu, puntan Islam dalam Islam tu gapo? Duduk dalam 3 hadis ya. Satu daripadanya innamal a'malu binniyat. Ya Allah, ibu bapa yang dikasihi, marilah kita iktibar panggil temik pengajian pada hadis ni. Nak kata pentingnya hadis ni kita kena ngaji, kena faham untuk kita beramal dalam hidup kita. Alhamdulillah. Innamal a'malu binniyat. Maksudnya sesungguhnya amalan kita tu duk di niat. Macam mana duk di niat? Kalau kita nak maya, nak solat, nak puasa, nak baca Quran, pertama kali kita kena niat dulu atas nak baca Quran kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu panggil tu tiap amalan kita, tiap gerak-geri kita kena dengan niat kita. Maknanya kita kena niat nak buat apa dalam hidup kita. Bahagi ibadat yang sakut dengan ibadah. Maya, puasa, cakra semua tu zikir, kita kena niat. Ulama panggil terpecah khilaf di jumlah ataupun dalam innamal a'malu binniyat faham hadis ni bagi pada dua. Pertama, ulama kata innamal a'malu binniyat tu kita nak niat, kena niat yang mana sakut ataupun berkaitan dengan ibadat sahaja. Kata satu pendapat lagi ulama juga, dia kata tak, niat amalan kita kena niat bukan sahaja ibadat sahaja, tapi adat kita, makanan kita, pakaian kita, minuman kita, semua hak sakut dengan gerak-geri kita kena niat untuk kita dapat pahala daripada Allah SWT. Tu je. Dan pula Nabi kata wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya likulli imri'in, setiap-tiap orang tu nak dapat pahala, nak dapat amalan dia diterima oleh Allah SWT ialah dengan apa dia yang dia niat. Dia niat nak benda baik, boleh benda baik. Dia niat tak sem benda baik, dia tak boleh benda baik. Seperti mana kita ibadat maya ataupun ibadat solat. Dua orang pergi semaya di masjid. Semaya ikut maya zuhur ke, asar ke, subuh ke, mana tu pergi buat ibadat semaya. Tapi dalam kedua orang tu niat dia tak sama. Seorang ni niat dia kerana Allah SWT nak maya zuhur, kita kena niat nak maya zuhur. Lepas tu apa nama ni? Kerana Allah SWT. Tapi seorang lagi gimaya juga di masjid. Tapi niat dia tu nak orang tengok atas yang gimaya masjid. Dia orang rajin, dia ni orang iltizam dalam agama. Ni di antara beza di antara ulama
we fahami kata hadis ni sangat penting ialah di niat kita. Kita nak dapat pahala banyak sikit dok di niat. Orang maya yang sama yang mana saya sebut tadi, maya zuhur yang sama, masjid yang sama, tapi pahala dia tu di antara apa nama ni? Langit dan bumi. Makna tu niat ni penting dalam agama kita untuk kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ulama kata wa innamal likulli imri'in ma nawa, di sini ikhbarun annahu la yahsul lahu min amalihi illa ma nawa. Makna kata ia nak dapat pahala, ia kena niat. Tapi nak dapat pahala pula kena becek pula kata ia niat kerana Allah ke nak wi orang tengok. Hak tu pentingnya hadis innamal a'malu binniyat untuk kita faham, untuk kita, sebab maya puasa, baca Quran, ta'amul, duduk dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan siapa-siapa pun, niat ni lah penting dalam hidup kita. Kita nak jumpa tiap hari. Kalau kita tidak faham ataupun tidak niat kerana Allah SWT, tak ada niat baik, maka sajalah niat kita tu. Mana ulama kata apa nama ni, kita niat kawal dengan saing-saing kita, duduk dengan keluarga kita, duduk dengan masyayikh dengan benar dunia untuk dapat dunia ya. Ulama kata no, hak ni boleh juga dunia tapi akan hilang. Tapi apabila kita duduk dengan masyayikh, orang alim, duduk dengan orang kaya, duduk dengan orang baik, untuk kita dapat benda-benda baik pada dia tu, benda ni akan kekal dalam akhirat nanti. Subhanallah. Sains sama, tapi niat ya, duduk di niat sahaja dalam hati kita ni tak sama, maka tak ada boleh gapo hidup dia dalam dunia ni. Waliyazubillah. Maka niat pula dalam pahami ulama, dalam kalangan ulama, perkataan ulama ni bagi pada dua. Yang pertama, dapat tamyizul maqsud bil amal. Mana tu nak becek, nak beza kata amalan kita, solat kita baik, puasa kita baik, baca Quran kita baik, zikir kita baik, kerana Allah ke kerana orang lain. Nak orang tengok ke kita nak maya kerana Allah SWT. Hak ni ulama bagi makna ataupun bagi pahami kata niat ni, kita nak niat kerana Allah ke kerana orang lain. Maka kita nak dapat pahala, nak dapat amalan yang diterima oleh Allah SWT, kita kena niat. Yang kedua, tamyizul ibadat ba'dhiha an ba'd. Nak beza di antara ibadah. Macam mana? Supaya solat fardu dengan solat sunnah tak sama. Maka kita nak maya zuhur, kita niat maya sunnah, maka tu maya kita tu tak diterima oleh Allah SWT. Kita kena niat maya zuhur. Maya sunnah kita kena niat maya sunnah, maya zuhur kita kena niat maya zuhur. Satu lagi, tamyiz al-ibadat min al-adat. Mana kata semua ibadah hak kita nak buat tiap-tiap hari tu, kita kena niat. Tak serupa dengan adah atau makan, minum semua tu, adah kita kena makan. Tapi orang yang baik, orang Muslim yang iltizam, orang Muslim yang apa nama ni, yenjatในหนทางของ Islam tu, dalam tiap-tiap gerak-geri dia kena niat kerana Allah SWT. Makan untuk sihat tubuh nak buat ibadat, minum untuk sihat tubuh nak buat ibadat. Semua tu dalam hidup dia, tiap gerak-geri dia kerana Allah SWT. Tak serupa dengan orang gapo, orang terlupa Allah SWT, orang tidak ingat kerana tak ingat pada Allah SWT.
Sehingga ibadat dia pun tak ada niat. Gi turut orang maya itu orang maya kita maya. Orang baca Quran itu baca Quran, orang zikir itu zikir. Tak ada tujuan dalam buat ibadat dia. Hak ni saja kok. Di sinilah panggil kata pentingnya ibadah kita, niat kita dalam hidup kita, sebab kita kena jumpa tiap-tiap hari kita dalam buat ibadat. Dalam ibadat tiap hari kita kena jumpa. Ni ialah panggil kata pentingnya hadis yang pertama yang mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tulis dalam kitab dia. Dan Nabi sebut pula, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Amalan kita kena niat nak buat satu perkara, dan kita akan dapat apa yang kita niat. Maka Nabi mari fahami kata macam manakah niat kita kerana Allah, gapo kita dapat kalau kita niat kerana Allah, gapo kita dapat kalau kita tak niat kerana Allah SWT. Nabi kata, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka siapa-siapa hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah makna di sini masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dia baginda di Madinah pergi kepada pindah pada Mekah. Maka pindah dia, hijrah dia pergi kepada ke Madinah, mana terduduk di Madinah ke Mekah tu. Apabila niat dia kerana Allah Subhanahu wa taala, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka Nabi kata hijrah dia, pindah dia daripada Madinah pada Mekah tu, ya boleh pergi kepada Allah SWT dan Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Boleh pahala apa yang dia kehendak. Nabi nak ayat kata besarnya orang niat kerana Allah ni, Nabi sebut fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nabi sebut hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nabi sebut kata hijrah dia tu akan pergi kepada Allah dan Rasul. Maknanya boleh pahala, boleh keredaan Allah, boleh yang keredaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka puak yang kedua, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Maka orang duduk Madinah juga masa tu hijrah juga sama ya. Dua orang hijrah yang sama, masa yang sama, tempat yang sama, tapi niat ia tak sama. Ia hijrah kepada Mekah liyusi wa man kana hijrahu lidunya yusibuha. Kehendak dia tu, harapan dia tu dunia sahaja, untuk pergi nego, untuk pergi jumpa orang tu orang ni, untuk ia dapat hasil yang mana dia tu pergi kepada Mekah. Ataupun awim ra'atin yankihuha, duduk di Madinah pergi Mekah untuk untuk nak nikah dengan seorang perempuan. Makna kata Nabi fahami pada kita kata ibadah yang sama ialah al-hijrah. Tempat yang sama ialah Madinah pergi ke Mekah. Tapi yang tak sama ialah di niat dia, di hati dia. Allahu Akbar. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata orang hijrah pergi ke Mekah kerana dunia ataupun kerana nak kahwin dengan seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi kata ya boleh hak yang nak tu lah. Nabi tak sebut. Puak yang mula-mula Nabi sebut atau ilallah wa rasuli. Yang kedua Nabi tak sebut. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Makna tu nak hinanya orang yang hijrah, orang yang buat ibadat tapi niat dia tu bukan kerana Allah dan Rasul dalam masa tu. Maka ya boleh juga hak ya niat tu, tapi benar hak dalam dunia hak ya niat tu ataupun perempuan yang dia nak kahwin juga tu boleh sahaja dalam dunia, akhirat esok ya tak akan dapat apa yang dia tu niat, sebab bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sebut niat ni,
ia akan ada soalan ialah niat kita nak buat ibadat satu-satu ibadat tu ia ada ikhlas 100%. 100% dengan kerana Allah SWT. Ada setengah orang tu 90% pergi maya masjid. Niat nak pergi maya masjid kerana Allah tapi tak penuh. Tu panggil kata ada soalannya. Maka orang niat macam ni Allah SWT terima ke tak amalan kita. Maka ulama bagi pahaman di segi niat kita apabila ada ria sikit nak orang nampak sikit kerana Allah ni sikit tak penuh. Ulama mari bincang kata kalaulah dua orang pergi maya masjid yang sama, masa yang sama, seorang pertama ni niat dia kerana Allah dah bagi sampai masjid maya Allahu Akbar. Dia mari wasa kata nak orang tengok kata ya ni maya masjid. Ataupun tak email nak baca Quran sedap, orang dengar sedap tapi apabila baca dah syaitan mari garu kita dalam hati kita tak membaca sedap lah nak orang dengar atau sedap, orang kata sedap, comce kata kita ni baca sedap. Ulama kata orang apabila kita wasa peseng ni macam ni ibadah kita buat tu Allah SWT terima ke tak? Tu. Maka ulama kata kalau kita tubik pada keluar pada rumah pergi pada masjid kerana Allah, apabila mari wasa macam tu kita kena lawan dengan dia. Walaupun mari nak orang wasa kita main masjid, rajin main masjid, baca Quran sedap pun kita kena lawan. Akhirnya kita wasa kita maya kerana Allah SWT. Hak ni insya-Allah yang diterima ibadat dia Allah SWT terima. Orang yang tak terima macam mana? Tubik pada keluar pada rumah pergi pada masjid. Nak orang tengok dulu lagi, tak ada fikir tu nak maya masjid kerana Allah. Gi maya nak orang tengok tu pergi masjid. Maka ulama kata tak ada syak lah kata amalan dia tu tak diterima oleh Allah SWT. Maka dia kena maya mula apabila dia wasa macam tu. Alhamdulillah, setiap-tiap amalan kita, setiap-tiap segi gerak gigi kita Islam ajar kita. Dan ulama mari faham bagi penjelasan pada kita untuk faham, untuk kita nak buat amalan kita tiap-tiap hari kita. Alhamdulillah. Maka ada satu lagi kita akan tanya, kalaulah orang maya sejak seumur tengok ia orang juru baba tok guru nampak masya-Allah ia maya kerana Allah semua tu, tapi ia masyhur, ia panggil ta yang dikenal oleh orang ramai dan orang ramai pula kenal ia tu puji dia. Ramai orang puji dia, orang kata masya-Allah tok guru ni rajin, baba ni rajin, Muhammad saya ni rajin, Abdullah saya ni rajin. Comce ya sokmo, puji ya sokmo. Dan lepas tu apabila dia tahu dia wasa mujur, dia wasa gembira apabila orang tu puji dia. Maka apabila kita wasa macam tu, amalan kita diterima oleh Allah SWT ke tak? Maka ulama kata yang ni tak sama orang puak yang pertama saat ni. Macam mana? Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Dzar fima rawahu Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anir rajuli ya'malu al-'amala lillah minal khair wa yahmaduhu an-nasu alaihi. Nabi ditanya, apa namanya? Nabi ada sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ada seorang tu buat amalan, buat benda molek, semaya, tahajud, sedekah, baca Quran, semua tu.
dia buat benda molek kerana Allah SWT. Dan lepas tu pula wa yahmaduhun nasu alaihi, maka manusia orang semua ni kebanyakan ni nak puji dia, maka dia wasa atau mujulah orang puji dia. Nabi kata tilka ajilun busyra al mu'min, itu adalah berita baik bagi orang mukmin, ialah tunjuk kata amalan dia tu diterima oleh Allah SWT. Tuhan redha, yang mana ada hadis kata apabila buat benda molek, apabila Tuhan kasih pada seseorang, Tuhan nak suruh orang semua dalam dunia ni, dalam atas langit dan muka bumi ni kasih dia. Ni nak tunjuk atas amalan dia qabul indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka fil khitam, akhirnya satu hadis yang sangat penting yang saya nasihat pada saya dan ikhwah akhwat, ibu-ibu bapa-bapa yang kasihi, sangat penting hadis ni. Dan hadis ni pula berkaitan dengan niat ya. Hadis ni ialah Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, apabila ia dengar hadis ni, tiak nangis sehingga dia pitai, makna tak pitai selak. Dan apabila dia bangun, hadis yang saya nak sebut ialah hadis orang yang mula-mula yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak hukum hari kiamat ialah orang mati syahid, orang jihad fi sabilillah, orang menuntut ilmu, orang sedekah, orang apa nama ni, orang qari, baca Quran yang suaranya sedap. Muawiyah apabila dengar hadis ni, ya pitai selak, nangis dia. Hadis ni ialah pak golongan, pak orang yang buat amalan yang sangat besar dalam Islam, tapi tak sama ialah di niat dia. Orang pertama ialah orang jihad fi sabilillah, orang konta sunai huntang ke Allah SWT. Apabila dia jumpa Allah SWT, Tuhan panggil, lepas tu tanya atau muat gapo dalam dunia ni, mu jihad kerana pia? Ya tak, aku jihad, aku tasu naik huntang kong praong. Aku jihad jalan ni yang Allah SWT tu suruh, kerana Allah SWT. Tetapi Allah SWT kata no, kazabt, bahamu, munggi jihad fi sabilillah, munggi tubik dalam medan perang bukan kerana aku, tapi kerana pia, kerana nawi orang kata mung tu warning, kelahan. Subhanallah. Maka Tuhan suruh malaikat tu mbok dia boh dalam neraka, waliyazbillah. Jihad fi sabilillah, amalan yang sangat besar dalam Islam, tapi ia tak ada ikhlas kerana Allah SWT, maka akibatnya dalam neraka. Puak yang kedua, orang yang kedua, mereka pia orang yang menuntut ilmu. Dalam Quran, dalam sunnah Islam galak kita menuntut ilmu, dan Tuhan nak angkat darjat orang alim, orang menuntut ilmu, orang beriman dengan Allah SWT. Tapi dia apabila jumpa Allah SWT, dia kata ini, Allah SWT tanya kata, mengaji, menuntut ilmu kerana apa? Kerana pia. Maka ia sebut kata, aku menuntut ilmu kerana mu ya Allah SWT. Allah SWT terkazabt, bahang pula. Mung ngaji, engkau ngaji bukan kerana aku, kerana nak wi orang kata mung tu orang alim.
Subhanallah. Maka Allah SWT suruh malaikat ambil seorang ni, orang alim, orang menuntut ilmu, sebab dia apa? Tak ikhlas kerana Allah sahaja. Niat penting. Muslim-muslimat dan ibu-ibu bapak-bapak yang dikasihi oleh Allah SWT. Maka buat masuk dalam neraka juga. Yang ketiga, golongan yang ketiga ialah Al-Qari. Orang baca Quran yang sedapnya, orang ngaji tajwidnya, orang Masya Allah, suara Masya Allah. Pergi jumpa Allah SWT, supa. Tuhan tanya, mu baca Quran sedap, mu ngaji Quran, baca tajwidnya, baca kenanya, kerana apa? Dia jawab atau kerana mu ya Allah SWT. Allah SWT sebut atau kazabt, bahang juga. Mu baca Quran sedap, mu ngaji Quran, baca tajwid, kerana nak orang kat panggil kata mu tu Al-Qari. Orang baca sedapnya. Makna tu niat ia tu bukan kerana Allah. Nak orang tu comce dia, nak orang puji dia. Nak orang tu kata dia ni baca sedapnya suara, Masya Allah, tak ada lah orang lebih sedap pada dia. Ya Allah. Orang yang terakhirnya, golongan yang terakhir ialah orang yang sedekah. Infak fi sabilillah. Maka Tuhan panggil juga ni pak orang yang Allah SWT nak hukum mula-mula ialah pak ni, pak orang ni dalam akhirat esok. Orang sedekah Tuhan panggil tamu sedekah kerana pia. Dia jawab kerana mu ya Allah. Allah SWT sebut bahang. Kazabt. Mu sedekah nak kata mu pucai pun orang yang banyak sedekah. Ya Allah, maka Allah SWT ambil juga dia ni boh dalam neraka. Waliyazbillah. Maka Muawiyah dengan hadis ni dah nangis tiak. Siapa selak dia? Lepas dia bangun dia kata, sadaqallahu wa rasuluhu, qala Allahu azza wa jal, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Surah Hud ayat 15 apa ayat 16. Muawiyah kata betul Allah SWT sebut, betul Nabi kata, dan ia panggil ayat Quran surah Hud. Muawiyah kata man kana yuridul hayatad dunya, siapa-siapa yang keadaan dia usaha dalam dunia ni, kehendak dia semata-mata kerana dunia, tak ada kerana Allah SWT, dan nak penhiasan dalam dunia sahaja, nak kerempadap, nak tak ada kerana Allah, buat gapo kerja pemaya semua untuk kenal gapo semua tu kerana dunia sahaja. Maka Allah SWT nak juga semua hak dia tu kira hak dia usaha dalam dunia ni. Tuhan nak cukup, tak ada apa, tak ada kurang sikit apa, tak ada kurang sedikit pun. Tapi kena ingat atau ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka usaha dalam dunia ni bukan kerana Allah SWT, ikut dalam setiap-tiap segi dia. Balas sifat dia nya laisa lahum fil akhirah, balas hari akhirat dia tak ada gapo mereka neraka. Waliyazbillah. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah SWT, ni panggil kata kepentingan niat kita tu kena islah, kena niat kita buat dalam amalan gapo semaya baik semua tu kerana Allah SWT. Maka masa dah habis. Sedang pendengar semua, yang mana yang betul daripada Allah SWT, mana salah daripada saya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka pada hari ini sekadar ni, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.